warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit taklimat pengoperasian sekolah bagi negeri fasa 4. Untuk makluman semua, Kuala Lumpur telah pun ditukar daripada fasa 3 ke fasa 4 pemulihan negara. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan pengoperasian sekolah. Tujuan saya memberikan taklimat ini adalah mengharapkan pengoperasian sekolah ini akan berjalan dengan teratur dan berjalan lancar. Kemudian saya berharap melalui penerangan yang saya berikan ini, ibu bapa dapat informasi yang lebih jelas dan murid dapat mengikuti proses persekolahan di sekolah dengan lebih selamat, serta semua warga SK Petaling 2 ni lebih bersedialah. Untuk makluman, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah pun beralih daripada fasa 3 ke fasa 4. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan telah mengumumkan sekolah-sekolah di wilayah Persekutuan untuk prasekolah telah pun beroperasi bermula 18 Oktober 2021. Untuk murid tahap 1 iaitu murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 akan mula bersekolah secara penggiliran pada 1 November 2021. Saya ulang, untuk murid tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 akan mula bersekolah pada 1 November 2021 secara penggiliran. Dan untuk tahap 2 akan mula bersekolah iaitu tahap 2 tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 akan mula bersekolah secara penggiliran adalah pada 8 November 2021. Saya mohon perhatian kepada semua ibu bapa. Konsep penggiliran, apa yang dimaksudkan dengan penggiliran adalah 50% jumlah murid sahaja akan hadir ke sekolah. Contoh kelas 1 bijak, keseluruhan murid ada 30. Jadi separuh sahaja yang akan datang iaitu 15 orang. Murid-murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B. Kumpulan A ni dulu akan datang pada 1 November, manakala kumpulan B akan datang pukul 8 November nanti. Jadi saya harap sangat ibu bapa semua menyemaklah nanti senarai nama anak masing-masing berada di kumpulan A atau kumpulan B. Prioriti adalah diberikan kepada adik yang ada adik-beradik. Kita akan buat pertukaran jika ada yang terlepas pandang lah yang ada adik-beradik ni, tolong maklum lebih awal. Minggu hadapan saya akan minta semua guru kelas untuk memberi makluman kepada semua anak-anak ni berada di kumpulan A atau kumpulan B. Saya harap jelas ya. Di sini juga saya terangkan tarikh-tarikh bulan dan juga tahap mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Jika tidak faham, boleh bertanya di dalam grup kelas masing-masing. Untuk makluman, cuti Deepavali, kita akan ada cuti Deepavali yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan iaitu pada 3 hingga 7 November. Minta ibu bapa ambil maklum lah, jangan nanti hantar anak-anak ke sekolah pula 3 hari bulan tu. Dan kita akan bersekolah semula adalah pada 8 November. Jadi untuk makluman semua, cuti akhir tahun pula akan diadakan ataupun diberikan pada 11 Disember 2021 hingga 2 Januari 2022. Untuk makluman, sesi pembelajaran anak-anak ini akan berlangsung sehingga Mac 2022. Jadi murid yang sedia ada ni tidak akan naik ke tingkatan 1, tak akan naik darjah 2, tak akan naik darjah 3 ke 4 ke, sehinggalah Mac
Mac 2022. Apa-apa tarikh yang berubah, saya akan maklumkanlah pada semua ibu bapa. Seterusnya saya ingin memberikan sedikit gambaran kedudukan anak-anak ni semasa berada di dalam kelas. Kalau kita tengok ada dua warna, warna hijau dan juga warna coklat tu. Itu adalah warna mengikut kumpulan. Maknanya anak-anak ni dia tak akan beralih tempat duduk dia. Nanti hari pertama ke sekolah minta ataupun cikgu akan tunjukkanlah tempat duduk masing-masing supaya tak berlaku rebut-rebut. Tempat duduk semua ada, insya-Allah cukup. Kita dah tagging siap dah nama. Jadi ini adalah tujuannya untuk mengesah murid tak hadir. Jika berlaku kes COVID di sekolah pun kita akan tengok dia punya nilah kedudukan murid tu macam mana. Saya harap ibu bapa jelas tentang kedudukan murid di dalam kelas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keselamatan di sekolah. Okey, untuk ini borang kebenaran untuk menjalani ujian kendiri COVID-19. Dan juga borang pensyarah kesihatan ni saya minta semua ibu bapa memberikan kerjasama mengisi dan menghantar semula ke pihak sekolah sebelum atau pada 29 Oktober iaitu hari Jumaat lah ya. Boleh ambil dan hantar di pondok pengawal. Mana yang boleh print sendiri, yang tak boleh ambil di pondok jaga, kemudian pulangkan semula. Sebab di sini saya amat berharap ibu bapa memastikan anak-anak ni sihat dan tidak bergejala untuk hadir ke sekolah. Jangan anak sesama ke demam, okey je anak saya sihat. Kalau dah ada tanda-tanda dia tak sihat tu, minta jangan hantar ke sekolah ya. Kalau tak nanti cikgu kena buat pula ujian kendiri COVID. Sebab itu kami memerlukan borang kebenaran ni. Kalau tak ada isi nanti saya akan telefon lah, pihak sekolah akan telefon bapa bawa sendiri anak ke pusat kesihatan yang berhampiran. Dan saya harap jelaslah ya di sini. Dan untuk makluman semua tentang vaksinasi, alhamdulillah 100% guru lengkap 2 dos vaksin ya. Begitu juga dengan pekerja pembersihan, pekerja kantin sekolah, pengawal keselamatan. Alhamdulillah semuanya telah divaksin. Begitu juga dengan murid tahun 6 telah mendapatlah 1 dos vaksin. Ini untuk murid yang tahun 6 yang sudah pun cukup umur lah ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua guru-guru, ibu bapa yang telah memberikan kerjasama ibu bapa tahun 6 dengan menghantar anak-anak untuk divaksin. Di sini saya ingin mengingatkan atau kita refresh balik SOP berada di sekolah. Macam biasa, murid, guru yang bergejala adalah tidak dibenarkan hadir ke sekolah ya. Pastikan kita tidak demam. Imbas suhu ialah 37 darjah Celsius ke bawah saja. Sentiasa memakai pelitup muka. Digalakkan untuk memakai double face mask lah. Sekarang pun banyak dah jual 3 layer, 4 layer ya. Kemudian nanti saya nak pastikan semua menyerahkan borang ujian COVID kendiri dan borang saringan awal sebelum 1 November seperti yang saya cakap tadi. Dan tolong ingatkan pesan pada anak-anak, jarakkan kedudukan 1 meter antara satu sama lain. Saya berharap atau galakkan membawa hand sanitizer sendiri dan juga wet tissue ya. Untuk anak-anak tidak bersentuhan dengan sesiapa, elak berkumpul, sentiasa membasuh tangan dan mencuci tangan lah di sekolah. Dan tidak berkongsi peralatan. Ini minta sangatlah alat-alat tulis anak-anak kena sediakan. Tidak memasuki tandas lebih 3 orang, tidak makan dan minum di kantin. Untuk makluman, murid-murid makan di dalam kelas digalakkan membawa bekas sendirilah ya.
Seterusnya, peraturan sebelum masuk ke kawasan sekolah. Macam biasa, murid semua drop off di luar kawasan lah, kawasan khas. Kenderaan dilarang masuk dalam kawasan sekolah. Jalan di hadapan pintu masuk sekolah tu macam biasa akan dijadikan jalan sahala. Saya berharap sangat ibu bapa memakai pelitup muka, dan murid-murid ni akan diimbas suhu masuk ke dalam pagar laluan murid lah. Kemudian menggunakan sanitasi tangan yang disediakan, ikut laluan yang telah disediakan dan berjalan ke kelas mengikut anak panah lah. Kemudian peraturan sebelum masuk ke dalam kelas, minta seperti yang saya cakap tadi, lihat nama pada pintu kelas, lihat kedudukan meja mengikut nama sendiri, guna sanitasi tangan, duduk di tempat sendiri, tidak berbual dengan kawan dengan jarak dekat, tidak merayau ke meja kawan lain dan sentiasa memakai pelitup muka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peraturan semasa rehat. Untuk sekolah ini kita tak ada menyediakan tempahan awal ke apa ke ya. Macam biasa, murid akan turun beli sendirilah, beli makanan di kantin dan minta sediakan wang secukupnya lah. Dan bila dah beli, murid terus kekal berada di dalam kelas dan makan di kelas masing-masing. Pihak sekolah menggalakkan bawa bekal sendirilah, yang boleh diguna semula. Maknanya bawa bekas ni nanti bawa balik basuh, macam itulah. Dan digalakkan membawa air kosong, air mineral sendiri untuk minum lah. Kadang cuaca sekarang panas kan. Digalakkan menggunakan sudu dan garpu sendiri. Tak mau pinjam-pinjam. Digalakkan membawa tisu dan makan dengan tertib. Macam mana makan dekat rumah, macam tu lah juga makan di dalam kelas. Sebab kita tak nak ada tumpah, nanti kena baju, semualah tu ya. Untuk kali ni peraturan di bilik khas. Kalau dulu kita tak ada bergerak ke bilik khas, sekarang dah boleh. Contoh bilik-bilik khas yang ada di sekolah ini ialah makmal sains, bengkel KH, perpustakaan dan juga bilik-bilik seni. Jadi yang pertama, beratur sebelum masuk ke bilik khas, penjarakan 1 meter, duduk di tempat yang dihaskan, yang dah pangkah oleh guru, tak boleh duduk. Tidak menyentuh bahagian peralatan yang tidak berkenaan. Cikgu tak suruh buat apa-apa, kena duduk diam-diam lah. Tidak berbual dengan jarak yang dekat, tidak berkumpul, tidak bermain-main di dalam bilik khas. Memakai pensinetitasi tangan sebelum memasuki bilik khas. Angkat tangan jika ingin bertanya dengan guru. Masuk melalui pintu hadapan dan keluar melalui pintu belakang. Okey, seterusnya tentang penggunaan tandas. Murid tidak memasuki tandas kerana terdapat lebih daripada 3 orang di dalamnya. Mesti pakai pelitup muka tak boleh nak buka langsung pelitup muka. Tidak berkumpul, segera meninggalkan tandas selepas urusan selesai. Basuh tangan sebelum keluar daripada tandas. Untuk makluman ibu bapa mengenai prasarana sekolah, setiap kelas akan dibuka tingkap dan pintu, kipas sentiasa dipasang, meja, kerusi dan perabot kelas akan disanitasi selepas murid pulang. Lansir tidak dibenarkan langsung, alas meja yang tidak berjurai, yang berjurai-jurai seperti sketing tu tak boleh. Dan kurangkan bahan-bahan yang boleh berisiko sentuhan oleh murid lah. InsyaAllah sekolah dah bersedia lah. Daripada segi prasarana, terima kasih semua cikgu telah pun membuat gotong royong membersihkan kelas masing-masing. Kemudian untuk ujian kendiri COVID-19, murid di sekolah KPM telah dimaklumkan dilaksanakan kepada murid yang bergejala sahaja. Kalau bukannya dah bergejala di rumah tetapi yang memang dia dah datang sekolah, dia sihat tapi dia tiba-tiba demam bergejala, pihak sekolah akan mengadakan ujian kendiri COVID kepada anak lah. Sebab itu tadi saya tegaskan saya memerlukan surat keizinan. Kalau tak ada surat keizinan itu, pihak sekolah tidak akan melakukan ujian kendiri COVID. Kit telah pun kami terima dan kami akan lupus telah digunakan.
Dan murid yang kami dah buat test COVID ni akan ditempatkan sementara di dalam bilik isolasi ya. Kemudian untuk ujian kendiri COVID-19, murid-murid sekolah KPM sekiranya positif, masih ada tanya, andai kata tengah cikgu buat lah, lepas tu positif, apa tindakan sekolah? Tindakan yang pertama, kita akan maklumkan kepada ibu bapa lah. Okey, kemudian memaklumkan kepada PKD untuk tindakan selanjutnya. Ibu bapa yang kena hantar anak sendiri ke fasiliti, bukan cikgu tolong telefon ambulan ke apa, tak ada. Ibu bapa saya ulang, ibu bapa sendiri perlu menghantar ke fasiliti kesihatan yang berhampiran. Untuk makluman, maklum tadi anak saya dah pun membuat ujian kendiri di sekolah dan didapati positif. Maklum ya, pada pusat kesihatan, murid yang hadir ke sekolah setelah tamat murid boleh hadir ke sekolah setelah tamat tempoh kuarantin. Di sini saya menyuruh sangat kepada semua ibu bapa, jangan hantar anak yang tak sihat datang ke sekolah. Pastikan anak sihat dan tidak bergejala. Okey, saya ulang, pastikan anak anda semua sihat sebelum hadir ke sekolah. Dan sebelum saya mengakhiri taklimat saya berharap ibu bapa semua bertanggungjawab. Apa dia tanggungjawab? Yang pertama, memastikan anak jagaan hadir mengikut jadual penggiliran. Saya mohon sangat-sangat ibu bapa cakna, ambil tahu bila sepatutnya anak masing-masing hadir ke sekolah. Yang kedua, memastikan anak jagaan melaksanakan tugasan ataupun aktiviti PDPR yang disediakan sendiri. Maknanya ada tugasan yang diberikan atau dibekalkan oleh guru, tolong siapkan. Saya tak nak berlaku lagi murid yang tak respon langsung, yang tak buat kerja langsung. Okey, ni kita dah bersemuka dah, apa lagi tolong sangat. Yang ketiga, membantu anak dapatkan maklumat berkaitan dengan PDPR. Okey, dan seterusnya berhubung dengan guru daripada masa ke semasa untuk perkembangan anak jagaan masing-masing. Yang seterusnya, menyokong pembelajaran anak jagaan melalui motivasi dan bimbingan berterusan. Maknanya kita sama-sama, cikgu dari segi cikgu memberi motivasi, memberi bimbingan kepada anak-anak dan memberi kerjasama yang berterusan ke atas semua aktiviti dan program yang disediakan oleh pihak sekolah. Okey, itu saja daripada pihak saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah pun bersama-sama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan PDPR dengan baik. Dan saya berharap semua, mari kita sama-sama berdoa pada Allah, Tuhan Yang Esa, agar perjalanan persekolahan anak-anak berjalan dengan lancar, selamat, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum